Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dalam mata pelajaran Faraid. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Murid-murid sekalian, pada hari ini kita akan pergi kepada pelajaran 1, iaitu pengenalan faraid. Saya harap anak-anak sudah bersedia untuk sama-sama mendengar penerangan saya berkaitan dengan pengenalan faraid. Ta'rif faraid pada lughah: ketetapan atau kewajipan. Ta'rif faraid pada lughah: ketetapan atau kewajipan. Pada istilah, pembahagian harta pusaka yang telah ditetapkan kepada orang yang berhak menerima mengikut ketetapan syarak. Pembahagian harta pusaka yang telah ditetapkan kepada orang yang berhak menerima mengikut ketetapan syarak. Itu pengertian faraid pada istilah. Seterusnya kita tengok kepada sejarah pusaka. Sejarah pusaka ini, bagaimana kaedah pusaka sebelum dan selepas kedatangan Islam. Yang pertama, pusaka di kalangan umat Arab Jahiliyah. Pada zaman Arab Jahiliyah, sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu menerima pusaka ada 3 sebab. Yang pertama, sebab keturunan. Hanya waris lelaki dewasa sahaja yang dapat pada masa itu. Yang kedua, sebab perjanjian dan sumpah. Di antara kawan, orang kawan, bila dia terlalu akrab, dia berjanji, bila aku mati, harta-harta aku ni kau dapat. Bila kau mati, harta-harta kau aku dapat. Itu. Yang ketiga, dengan cara menganak angkat. Antabani. At-tabani. Jadi dulu anak angkat pun boleh dapat harta pusaka. Sesiapa yang disuka, mana satu anak-anak angkat yang disuka, dia bagi harta pusaka. Itu pada umat Arab Jahiliyah. Yang kedua, pusaka pada awal kedatangan Islam. Ini berdasarkan kepada yang pertama, hijrah, pemusakaan di kalangan muhajirin, dan muakhah, pemusakaan di kalangan muhajirin dan ansar. Itu pada awal kedatangan Islam. Setelah Islam bertapak kukuh dalam jiwa umat Islam, suatu sistem pusaka Islam yang lengkap dan sempurna telah diwujudkan, iaitu faraid. Ini jadi apabila Islam sudah berkembang di dalam jiwa umat Islam, maka hukum faraid ini diwujudkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fil auladikumul lidzakari mithlu khazil unsayain. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian pusaka anak-anak kamu, iaitu untuk lelaki seperti 2 bahagian perempuan. Ini firman Allah Ta'ala. Seterusnya kita tengok hukum berkaitan dengan ilmu faraid.
Hukum yang pertama itu hukum mempelajari ilmu faraid. Hukumnya ialah fardu kifayah. Maksudnya kalau ada di kalangan umat Islam yang sudah belajar tentang ilmu faraid, maka terlepaslah kita daripada tanggungjawab itu. Tetapi seelok-eloknya kita belajar ilmu faraid. Hukum melaksanakan faraid pula fardu ain. Jadi kita untuk melaksanakan faraid kita perlu tahu ilmu faraid itu. Maka kita kena belajar. Walaupun fardu kifayah, kita kena belajar. Perbincangan ilmu faraid berkaitan dengan harta peninggalan si mati. Jadi faraid ini ialah perbincangannya tentang peninggalan harta si mati. Seterusnya, tujuan mempelajari ilmu faraid. Tujuannya pertama, untuk memberikan hak kepada mereka yang berhak dan serta menentukan bahagian mereka dengan betul. Kalau kita ikut ilmu faraid, pembahagian harta pusaka itu adil dan telus. Sumber hukum ilmu faraid ada 3. Pertama daripada Al-Quran, yang kedua daripada As-Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ijma'ul ulama. Jadi ini 3 sumber dan dinyatakan di situ beberapa bukti berkaitan dengan sumber-sumber itu. Anak-anak boleh rujuk sendiri dalam kitab faraid, pendidikan faraid darjah khas. Seterusnya, hikmah mempelajari hukum faraid. Apakah hikmahnya? Hikmah yang pertama iaitu hubungan antara manusia dengan pencipta, iaitu Allah Ta'ala, untuk melihat sejauh mana ketaatan hamba-Nya dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang pertama hikmahnya. Kalau kita membahagi harta pusaka mengikut hukum faraid, maksudnya kita telah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hubungan kita sesama manusia, untuk mengelakkan berlakunya pertelingkahan di kalangan ahli waris dalam menentukan siapa yang lebih berhak terhadap harta pusaka mengikut ketentuan syarak. Tidak akan berlaku pergaduhan jika pembahagian harta pusaka itu dibuat dengan cara yang adil. Jadi cara yang adil ialah mengikut faraid. Dan seterusnya, hubungan antara manusia dengan alam. Apa kaitannya pula hubungan manusia dengan alam? Sebagai rahmat Allah Ta'ala untuk memberi panduan kepada manusia mentadbir kekayaan yang diperolehi dari alam ini dengan baik dan saksama. Kalau kita tak ada harta, bagaimana kita nak melaksanakan hukum faraid ini? Jadi benda yang penting dalam faraid ini adalah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi dari mana datangnya sumbernya datangnya harta ini? Iaitu daripada alam. Kita bekerja, kita berusaha. Itu. Sebab itu hubungan kita antara manusia dengan alam ini juga penting. Itu hikmah mempelajari hukum faraid. Okey anak-anak, harta pusaka ataupun harta peninggalan si mati ni ada tertibnya. Jadi hak yang wajib disempurnakan terhadap harta si mati secara tertib. Bukan tak meninggal je salah seorang ahli keluarga kita terus bagikan harta pusaka tu mengikut faraid. Tidak. Dia ada langkah demi langkah. Yang pertama, harta itu sebelum kita bahagi-bahagikan, hak yang berkaitan dengan ain harta si mati perlu ditunaikan, seperti zakat harta, jenayah, kalau kita ada saman jalan raya dan sebagainya, gadai dan nazar. Jadi gunakan harta pusaka itu
untuk melaksanakan hak yang pertama ni, yang berkaitan dengan ain harta si mati. Kalau ada baki, barulah gunakanlah untuk hak pengurusan jenazah, daripada permulaan memandikan jenazah sehinggalah mengkebumikan jenazah. Gunakan baki harta setelah hak yang pertama itu dilaksanakan. Dan kalau ada baki lagi, barulah jatuh kepada hak hutang piutang si mati terhadap Allah. Apa dia? Seperti haji. Kalau belum tunaikan haji, upah haji, zakat fitrah. Kalau belum bayar zakat fitrah, bayarkan. Fidyah. Kalau belum puasa, dia tak boleh puasa, sakit, kena bayarkan fidyah. Jadi itu hutang piutang si mati terhadap Allah, itu dia. Seterusnya, hak hutang piutang si mati sesama manusia. Yang keempat, hak hutang piutang si mati sesama manusia, seperti hutang bank, hutang perniagaan dan pinjaman. Kalau ada masih lagi ada hutang-hutang itu, kena sempurnakan dulu. Seterusnya, hak menyempurnakan wasiat. Kalau ada wasiat, hendaklah disempurnakan pada langkah yang kelima, tertib yang kelima. Tetapi tidak melebihi 1/3 daripada baki harta setelah hak yang keempat itu dilaksanakan. Baki harta setelah hak yang keempat itu dilaksanakan, baru boleh sempurnakan hak yang kelima, menyempurnakan wasiat. Dan yang terakhir sekali, dan kalau ada baki lagi, hak waris-waris, iaitu mengikut faraid. Barulah harta itu dibahagikan kepada waris-waris yang tinggal. Bukan meninggal saja, ahli keluarga kita terus dibahagikan. Bukan, dia ada tertib-tertibnya. Okey, seterusnya, rukun pusaka. Rukun pusaka ada 3. Yang pertama, pewaris. Al-muwaris, iaitu orang yang mati meninggalkan pusaka. Orang yang mati meninggalkan pusaka, itu namanya pewaris. Yang kedua, waris. Al-warisu, orang yang berhak menerima pusaka. Dia mesti ada yang meninggal dan ada yang berhak menerima tu. Dan yang ketiga, rukun yang ketiga yang penting itu yang diwarisi. Al-maurus, apa dia? Pusaka, harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau ketiga-tiga ini ada, barulah faraid itu boleh dilaksanakan. Kalau tak ada yang mati, tak dinamakan faraid. Kalau tak ada yang menerima harta pusaka itu, faraid juga tidak dapat dilaksanakan. Dan paling penting, tak ada harta. Dia meninggal tapi ada waris, tetapi tak ada harta. Bagaimana nak bagikan pusaka? Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah penting. Seterusnya, syarat-syarat pusaka pun ada 3. Yang pertama, sabit kematian pewaris. Yang meninggal itu betul-betul mati. Pastikan dia betul-betul mati. Katalah dia hilang selama seminggu, kena cari dulu, pastikan dia betul-betul meninggal. Doktor dah sahkan meninggal, barulah boleh dijalankan hukum faraid itu. Yang kedua, waris. Yang menerima pusaka itu hendaklah hidup semasa kematian pewaris. Maksudnya kalau dia dah meninggal dulu, walaupun dia adalah waris kepada si mati, dia tak berhak, sebab dia dah meninggal dulu daripada pewaris. Jadi dia tidak dapat pusaka. Dan yang ketiga, tiada yang menegah ia daripada mempusakai. Mawani'ul irthi, tak ada perkara-perkara yang menegah dia daripada mempusakai. Apa dia perkara-perkara yang menegah daripada mempusakai?
Okey, yang pertama perhambaan. Hamba sahaya. Zaman sekarang dah tak ada hamba lagi. Semua kita orang merdeka. Jadi kalau seorang ada membela hamba, tuan dia meninggal, hamba itu tak berhak menerima pusaka tuan dia. Yang kedua, membunuh pewaris. Dia membunuh pewaris, waris membunuh pewaris, tak dapat pusaka. Jangan sangka bapak kita kaya, tak mati-mati, kita bunuh dia dengan harap kita dapat harta pusakanya. Ikut Islam, waris tak berhak menerima pusaka pewaris yang memang disengaja dibunuh. Dan yang ketiga, berlainan agama. Berlainan agama maksudnya, katalah seseorang orang bukan kafir masuk Islam. Masuk Islam, jadi bapa dia yang bukan Islam itu meninggal. Dia tak berhak menerima pusaka bapanya sebab berlainan agama. Begitu juga dengan dia meninggal, ibu bapa dia yang bukan orang Islam itu tak berhak menerima pusaka dia sebab dia meninggal dalam masa dia beragama Islam. Itu berlainan agama. Dan yang keempat, murtad. Murtad dengan berlainan agama seakan-akan macam sama, tapi prosesnya lain. Murtad daripada Islam, keluar daripada Islam. Walaupun pada akhirnya dia memang berlainan agama, tapi puncanya lain. Berlainan agama daripada kafir masuk Islam, tapi murtad daripada Islam, keluar daripada Islam. Jadi dia tidak boleh menerima pusaka, tertergah daripada mempusakai. Jadi murid-murid semua, jadi Ustaz rasa cukup untuk pertemuan kita pada kali ini. Ustaz harap anak-anak murid semua dapat memahami apa yang Ustaz terangkan daripada permulaan tadi, daripada ta'rif sehingga kepada perkara-perkara yang menegah daripada musykai. Itu asas pengendalan faraid. Kalau anak-anak dapat memahami maksud faraid, lebih mudah untuk mempelajari topik yang seterusnya nanti. Jadi akhir kata, terima kasih, supaya semoga kita bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Ustaz harap anak-anak gunakan waktu cuti PKP ini untuk terus belajar dan mengulang kaji pelajaran. Semoga anak-anak semua sihat, sejahtera dan jaga diri. Jangan keluar rumah sesuka hati, sebab kita tak tahu di luar sana di mana COVID itu berada. Jadi hati-hati anak-anak. Semoga kita bertemu lagi nanti. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.